Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mari kita baca doa sama-sama. Allahumma aftah alaina hikmataka wanshur alaina min khazaini rahmatika ya arhamar rahimin. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. 'Allamal insana ma lam ya'lam. La haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Apa khabar kepada semua pelajar sekalian? InsyaAllah hari ini kita akan meneruskan pelajaran kita, iaitu Aqidah tahun 2. Hari ini kita meneruskan pelajaran kita pada tajuk beriman kepada Rasul. InsyaAllah mari sama-sama kita belajar ataupun kita hayati berkenaan dengan tajuk beriman kepada Rasul. Beriman kepada Rasul, pengertian Nabi dan Rasul. Nabi ialah seorang lelaki mulia, pilihan Allah yang merdeka, dikurniakan wahyu oleh Allah Subhanahu wa taala untuk amalan dirinya sendiri dan tidak diperintahkan untuk menyampaikannya kepada orang lain. Itu pengertian kepada Nabi. Nabi dan Rasul berbeza, tetapi ini pengertian untuk Nabi. Nabi seorang lelaki mulia, mesti lelaki mulia. Kemudian dia pilihan Allah, Allah yang pilih dia, dan dia adalah orang yang merdeka, bukan daripada kalangan hamba. Kemudian Nabi ini dia dikurniakan wahyu oleh Allah. Siapa yang bagi wahyu? Allah. Untuk apa? Untuk amalan dirinya sendiri, dan dia tidak diperintahkan untuk menyampaikannya kepada orang lain. Itu Nabi. Kemudian kita tengok kepada pengertian Rasul. Rasul sama juga seorang lelaki mulia, pilihan Allah yang merdeka. Sama juga dikurniakan wahyu oleh Allah Subhanahu wa taala. Sama juga untuk amalan dirinya sendiri. Tetapi Rasul diperintahkan untuk menyampaikannya kepada orang lain. Nabi dan Rasul mempunyai persamaan yang sangat sama. Cuma Nabi tidak diperintahkan untuk menyampaikannya kepada orang lain. Tetapi Rasul, dia diperintahkan untuk menyampaikannya kepada orang lain. Menyampaikan apa? Menyampaikan wahyu yang dia terima daripada Allah melalui perantaraan malaikat Jibril untuk amalan dirinya sendiri dan untuk disampaikan kepada orang lain. Ingat tak rukun iman ada berapa perkara? Ada perkara. Perkara yang ketiga, percaya kepada Rasul. Adik-adik ingat tak nama-nama Rasul? Ya. Abang Rehan ada lagu tentang nama Rasul. Mari kita nyanyi sama-sama. As-salatu ala nabi wassalamu ala rasul wal anbiya'il mursalin kulluhum mukramun. Selawat ke atas nabi, sejahtera ke atas rasul, nabi-nabi yang diutuskan, mereka semua adalah mulia. Adam, Idris, Nuh, Hud, Saleh, Ibrahim, Lut, Ismail, Ishaq, Yaqub, Yusuf, Ayyub, Syuaib, Musa, Harun, Zulkifli, Daud, Sulaiman, Ilyas, Ilyasa, Yunus, Zakaria, Yahya, Isa, wal akhiru khatimul anbiya, Muhammad al-Mustafa.
Ishaq, Yaqub, Yusuf, Ayub, Syuaib, Musa, Harun, Zulkifli, Daud, Sulaiman, Ilyas, Ilyasa, Yunus, Zakaria, Yahya, Isa, wal akhiru khatimul anbiya, Muhammad al-Mustafa. As-salatu ala nabi, wassalamu ala rasul, wal anbiya'il mursalin, kulluhum mukramun. Selawat ke atas nabi, sejahtera ke atas rasul, nabi-nabi yang diutuskan, mereka semua adalah mulia. Nawir qulubana ya Allah, ka qalbi rasulika ya Allah. Terangkan hati kami ya Allah, seperti hati Rasulmu ya Allah. Nawir qulubana ya Allah, ka qalbi rasulika ya Allah. Terangkan hati kami ya Allah, seperti hati Rasulmu ya Allah. Adam, Idris, Nuh, Hud, Saleh, Ibrahim, Lut, Ismail, Ishaq, Yaqub, Yusuf, Ayub, Syuaib, Musa, Harun, Zulkifli, Daud, Sulaiman, Ilyas, Ilyasa, Yunus, Zakaria, Yahya, Isa, wal akhiru khatimul anbiya, Muhammad al-Mustafa. Selawat ke atas nabi, sejahtera ke atas rasul, nabi-nabi yang diutuskan, mereka semua adalah mulia. Okey, semua sudah dengar lagu berkaitan nama-nama Rasul, 25 Nabi dan Rasul kan, 25 nama Nabi dan Rasul, bermula daripada Nabi Adam alaihi salam sehingga kepada Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Okey, seterusnya beriman kepada Rasul bererti percaya dan yakin bahawa mereka adalah lelaki mulia yang diutuskan Allah Subhanahu wa taala untuk menyampaikan wahyu kepada semua manusia kan. Itu tugas untuk Rasul. Bila kita beriman kepada Rasul, berarti kita percaya dan yakin bahawa Rasul itu adalah lelaki mulia. Contohnya Nabi kita kan, Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, seorang nabi yang sangat mulia, yang sangat kasih kepada Allah Subhanahu wa taala kan. Dan Allah sayang kepada Nabi Muhammad, dan Nabi Muhammad sangat-sangat sayang kepada umatnya, iaitu kitalah umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Seterusnya kita lihat hukum beriman kepada Rasul. Apakah hukum beriman kepada Rasul? Hukum beriman kepada Rasul adalah wajib. Wajib bagi kita manusia, orang Islam, beriman dengan Rasul, beriman kepada Rasul dan Nabi. Contoh ada 25 Nabi dan Rasul kan, kita wajib beriman dengan setiap seorang daripada mereka. Hukumnya adalah wajib. Kufur bagi sesiapa yang tidak mempercayainya. Beriman kepada Rasul merupakan rukun iman yang keempat. Rukun iman ada berapa? Ada 6 kan? Rukun iman ada 6. Dan beriman kepada Rasul adalah rukun iman yang keempat. Pandai. Kemudian mari kita lihat tugas Nabi dan Rasul. Apakah
tugas Nabi dan Rasul. Pertama, menyampaikan wahyu Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang kedua, membetulkan akidah manusia ke jalan yang benar. Kan hari ini ramai manusia yang memilih jalan yang salah. Sebab itulah Allah menghantar Nabi dan Rasul untuk membetulkan akidah manusia ke jalan yang benar, iaitu jalan yang diredai oleh Allah. Yang ketiga, menyeru manusia mengikut perintah Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang keempat, melarang manusia membuat kejahatan. Yang kelima, menjadi contoh dan ikutan manusia. Sebab itu Nabi Muhammad adalah role model yang boleh kita ambil contoh dan ikutkan. Hadis Nabi mengatakan bahawa innama bu'ithtu liutammima makarimal akhlak. Sesungguhnya aku diutuskan untuk menyempurnakan akhlak. Kan itu adalah menjadi contoh dan ikutan kepada kita manusia hari ini. Yang keenam, mengajar manusia cara beribadat dan menjalani kehidupan berlandaskan Al-Quran dan As-Sunnah. Okey, seterusnya sifat wajib bagi Rasul. Rasul mesti memiliki 4 sifat wajib ini. 4 sifat ini wajib ada pada seorang Rasul. Yang pertama, as-sidqu, iaitu benar. Yang kedua, al-amanah, jujur. Yang ketiga, al-fatanah, bijaksana. Keempat, at-tabligh, menyampaikan. Itu adalah 4 sifat yang wajib ada pada seorang Rasul. Kemudian kita lihat yang di bawah, iaitu sifat mustahil bagi Rasul. Jadi 4 sifat ini adalah sifat yang mustahil ada pada seorang Rasul. Dan 4 sifat ini adalah sifat lawan kepada sifat wajib tersebut. Yang pertama, al-kadhibu, dusta. Yang kedua, al-khiyanatu, khianat. Yang ketiga, al-kitmanu, menyembunyikan. Yang keempat, al-baladah, bodoh. Jadi, mustahillah seorang Rasul itu mempunyai 4 sifat ini. Jadi kita tengok sifat wajib dan sifat mustahil. As-sidqu, lawannya ialah al-kadhibu. Al-amanah, lawannya al-khiyanah. Al-fatanah, lawannya al-baladah. At-tablighu, lawannya al-kitmanu. Tadi kita belajar berkenaan dengan sifat wajib dan sifat mustahil. Ini ialah sifat harus bagi Rasul. Sifat harus bagi Rasul ini ialah harus untuk Rasul lakukannya. Sifat yang sama seperti manusia biasa, yang tidak menjejaskan kerasulannya. Contoh, makan, minum, tidur, sakit, lapar, berkahwin dan sebagainya. Sifat Nabi ataupun Rasul sama seperti manusia biasa, tetapi tidak menjejaskan kerasulannya. Contoh, Nabi makan, kita pun makan kan, tetapi makannya seorang Nabi dan seorang Rasul itu tidak sama seperti kita. Kita hari ini makan terlebih, tetapi Rasul makan hanya sekadar untuk melapik perut lah. Sekadar makan untuk tahankan perutnya, bukan sampai kenyang. Kita makan sampai kenyang kan. Okey. Semua Rasul bersifat maksum. Apakah yang dikatakan maksum itu? Maksum bermaksud semua Rasul terpelihara daripada melakukan dosa dan maksiat, sama ada sebelum atau selepas dipilih menjadi Rasul oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi Nabi dan Rasul ini terpelihara daripada melakukan sebarang dosa dan maksiat. Berbeza dengan manusia sering melakukan dosa dan maksiat. Itu perbezaan antara seorang Nabi dan Rasul dengan seorang manusia biasa yang lain.
Okey, kemudian kita teruskan dengan kesan beriman kepada Rasul. Sekiranya kita beriman kepada Rasul, apa kesan untuk individu? Kesan untuk individu ialah dapat mencontohi akhlak para Rasul. Yang kedua, mendapat hidayah daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Apakah kesan kepada keluarga? Keluarga pula dapat membina keluarga yang bahagia, mengambil iktibar dan pengajaran daripada kisah para rasul. Kesan untuk masyarakat pula, lahir masyarakat yang taat dan patuh dengan syariat yang dibawa oleh Rasul dan bersama-sama melakukan kebaikan dan menjauhi segala larangannya. InsyaAllah, sekadar itu dahulu pelajaran kita pada kali ini. InsyaAllah kita akan bertemu lagi pada pelajaran yang berikutnya. Moga-moga apa yang kita belajar hari ini memberikan manfaat dan menggunakan ilmu kepada kamu semua. Semoga kamu semua sentiasa di dalam rahmat dan kasih sayang Allah Subhanahu wa taala. Ila liqa ma'as salamah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.